Okey pelajar, tadi kita dah berjaya buat 1NF. Okey, ada beberapa perkara yang kita lupa tadi nak tanda, iaitu pertama kita kena tandakan apa? Kunci prima. Jadi mana satu kunci prima? Kita tandakan dengan gariskan kunci prima tersebut. Okey, sekarang kita jawab soalan seterusnya. Okey, baik ya. Jadi kita akan buat daripada 1NF, kita akan normalkan ke 2NF. Okey, kenapa kita kena normalkan ke 2NF? Kerana jadual 1NF ini masih terdapat pengulangan data. Nampak ni ada kelewahan data berlaku kan? Okey. Lepas tu terdapat kebergantungan fungsi. Okey, mari kita tengok kebergantungan fungsi apa yang terdapat. Okey, sebab kita kena tahu apa dia kebergantungan fungsinya, barulah mudah kita nak transfer kepada 2NF. Okey, macam mana cara kita nak kenal? Mula-mula sekali tadi, okey, kita dah tanda kunci prima. Jadi kunci prima kita ada dua. Bila kunci prima ada dua, bermakna dia adalah gabungan atribut kunci atau kita panggil juga sebagai kunci komposit. Okey, bila ada kunci komposit, maka mesti terdapat kebergantungan fungsi separa. Okey, bermakna kalau dekat sini ada dua kunci komposit, kita akan jumpa dua kebergantungan fungsi separa. Okey, jadi tujuan kita nak normalkan daripada 1NF ke 2NF ialah kita nak hapuskan kebergantungan fungsi separa. Tapi sebelum kita nak kenal pasti mana satu kebergantungan fungsi separa, kita tengok dulu ada tak kebergantungan fungsi sepenuh. Apakah dia kebergantungan fungsi sepenuh? Kebergantungan fungsi sepenuh ni ialah apabila ada atribut yang bergantung kepada kedua-dua kunci prima kita. Okey, jadi kunci prima kita kat sini ialah ID projek dan ID pekerja. Okey, mari kita buat analisis satu persatu, ya. Okey. Jadi nama projek dia bergantung kepada ID projek ke ID pekerja. Kalau dah dia belakangnya projek, okey, maka dia bergantung kepada ID projek. So cikgu buat warna biru lah ke. So nama projek bergantung kepada ID projek. Okey. Dia tak bergantung kepada ID pekerja. Dia cuma nama projek ini adalah untuk Z001. Okey. Lepas tu kita tengok, okey, nama pekerja pula dia bergantung kepada, okey, cikgu tanda kalau nama pekerja tu cikgu tanda dengan warna merah lah pula ya. Okey, nama pekerja dia bergantung kepada ID pekerja. Sebab okey, ini adalah nama pekerja bagi ID sekian-sekian. Okey. Okey. ID jabatan. ID jabatan dia bergantung kepada ID projek ke ID pekerja. Jabatan ini okey, diduduki oleh projek ke diduduki oleh pekerja. Okey. Jadi kita dapati ID jabatan bergantung kepada ID pekerja juga. Jadi kita sambung saja daripada yang merah ni, daripada nama pekerja. Okey, macam mana pula dengan jabatan? Okey, jabatan ini dia bergantung kepada ID jabatan yang bergantung kepada ID pekerja. Jadi ID pekerja, nama pekerja, ID jabatan dan jabatan bergantung kepada ID pekerja. Okey, macam mana pula dengan bayaran? Okey, ni 34,000 ini siapa punya bayaran? Okey. So cikgu tanda dengan pen hitam pula ya,
sebab kita ada 3 warna je. So, mestilah kita nak tahu, okey, bayaran ini bayaran untuk siapa. Maka, kita katakan dia bergantung kepada mana? ID pekerja. Dalam masa yang sama, okey, ID okey, kalau kita tengok ni Osman kan, 34,000 ni Osman. Tapi yang ini pun Osman. Tapi 56,000 RM2. Nampak tak? Ini bermakna, okey, Osman ini dia dapat bayaran yang berbeza bila dia menjalankan projek yang berbeza. Okey, projek berbeza dia dapat bayaran berbeza. Jadi kita juga katakan, kita nak tahu ini bayaran siapa, kita juga kena tahu bayaran untuk projek apa. Maka dia juga bergantung kepada kunci yang ini. Okey, dia bergantung kepada ID projek juga. Okey, jadi dia bergantung kepada kedua-dua kunci prima ni. Sebab, okey, 34,000 ni adalah untuk Osman bagi projek Zamrud. Okey, manakala 56,000 pula adalah bayaran untuk Osman bagi projek berlian. Kan? Sedangkan ni nama projek ni dia bergantung kepada ID projek. So, kita katakan dekat sini, nampak tak ya? Ni kan, kedua-dua kita punya kunci prima ni, bayaran ini dia bergantung kepada kedua-dua kunci prima. Maka kita katakan, bayaran ini dia mempunyai kebergantungan fungsi sepenuh. Okey, penuh je cikgu tuliskan. Okey? Jadi, kita dah dapat kebergantungan fungsi penuh. Maka kita transfer dulu jadual-jadual yang terlibat bagi kebergantungan fungsi penuh. Kalau tengok kepada anak panah ni pun kita boleh tahu. Jadual yang terlibat dalam kebergantungan fungsi penuh ialah, kita ada ni kan, ID projek, kita ada ID pekerja, dan kita ada apa ni? Bayaran. So, okey, mana yang ada? Jadi kita ada berapa? 1, 2, 3. 3 kan? Mana dia? Bila kita nak transfer ke 2, NF ni yang 3 lajur. Inilah 3 lajur kan? Okey, kalau apa tu? Kotak-kotak ni tak disediakan, awak boleh sediakan sendiri. Macam mana? Macam mana berapa bilangannya nak tahu berapa lajurnya? Ni 1 lajur, 2 lajur, 3 lajur ya. Okey. Lepas tu berapa banyak baris? Kalau dekat sini ada 10 baris, okey, awak sediakan 10 baris. Okey. Jadi kita transfer yang 3 lajur ini ke 2NF untuk kebergantungan fungsi penuh ya. Jadi sekejap. Kalau dekat sini cikgu kena highlightkan dulu. Nak bagi, okey, nak bagi dia tak bergrup. Okey. Okey. So, cikgu copy, bawa dia ke sini. Sebelum tu, jangan lupa letak dulu nama dia ialah jadual bayaran. Kan? Okey. Sebab ni ada bayaran. Jadi jadual bayaran. Okey, kita letak yang kedua. Dia ialah ID projek. Lepas tu, yang ketiga ialah bayaran. Tengok ni ya, anak panah yang cikgu tanda ni. Ni yang pertama, yang kedua, yang ketiga. So, kita copy. Bawa ke sini. Lepas kita dah copy kepala dia, tajuk medan dia, kita copy lah isi dalam dia. Okey. Jadi, ID projek Z01. Okey. Kita bawa ke sini. ID pekerjanya ialah P01, di mana bayarannya ialah 34,000. Okey. Yang kedua ialah projek Z001 juga, tapi bagi
pekerja P102 di mana bayarannya ialah 2,500. Okey, yang ketiga masih lagi Z001. Sorry. Di mana pekerjanya ialah P003 dan bayarannya ialah 70,032. Okey. Lepas tu pindah ke projek Z002. Okey, disebabkan dia sama kan, 3 ni sama, so kita boleh copy daripada sinilah. Okey, tapi untuk pekerja P01 bayarannya ialah 56,600 pula. Okey, lepas tu kita teruskan dengan untuk projek berlian ni. Ni bayaran dia untuk pekerja P02. Okey, lepas tu projek berlian bagi pekerja P03 ialah sebanyak 30,000. Okey, seterusnya ialah projek gangsa. Ni ID dia, ID bagi projek gangsa. So cikgu boleh je copy daripada sini sebab dia tiga-tiga dia sama. Okey, tapi untuk pekerja P01 di mana bayaran dia ialah 32,000. P102 bayarannya ialah 24,500 dan P03 bayarannya ialah 12,500. Jadi kita selesai untuk jadual bayaran. Kita jangan lupa kita gariskan kunci primer dia. Okey, ataupun kita panggil kunci komposit ya. Sebab dia adalah gabungan lebih daripada satu kunci primer. Okey, so kita dah selesai satu jadual iaitu kebergantungan fungsi penuh. Okey, seterusnya kita tengok kebergantungan fungsi yang lain. Okey, yang warna biru. Okey, tengok yang warna biru ni. Okey, yang warna biru ni, jadi cikgu pakai pen warna biru ya. Oh, ada banyak pen warna lain lagi rupanya. Okey, pen warna biru. Okey, so awak nampak kat sini pen warna biru ni ialah berkaitan dengan projek. Sebab dia ID projek, di mana nama projek bergantung kepada ID projek. Okey, jadi kita panggil yang warna biru ini ialah kebergantungan fungsi separa satu. Okey. Jadi ada berapa jadual yang terlibat? Satu jadual. Okey. Dua jadual. Okey. Satu, dua. Okey. Jadi kita ambil jadual ID projek dan nama projek. Kita jadikan dia satu jadual yang baru. Jadi disebabkan dia cerita tentang projek, maka kita bagi nama dia ialah jadual projek. Projek ya. Okey. Bagi dia kecil. Kecil sikit. Masuk dah kan? Okey, seterusnya kita ambil lah ni ID projek. Kita bawa pergi sini. Lepas tu jangan lupa kita gariskan
Sebab dia adalah kunci prima. Okey. Lepas tu kita ambil nama projek. Okey. Lepas tu kita bawa pergi sini. Okey. Jadi ada berapa ID projek? Ada Z001, Z002, 12, Z003. So kita ambil 3 ni saja. Sebab dia cerita tentang projek. Ada berapa projek? 3 projek sahaja. Jadi kita copy 3 sahaja. Tak payah copy sampai banyak-banyak. Okey. Kita copy 3 sahaja sebab dia adalah benda yang sama. Okey, apakah dia nama projek Z001? Z001 ialah Zamrud. So, Zamrud. Okey. Z002 ialah Berlian. Dan Z003 ialah Z003 pula 1200 Z003 ialah Gangsa. Ada lagi tak selain daripada 3 ni? Okey, walaupun dia ada banyak ni, kalau kita copy pun dia akan jadi sama. Z01 dia tetap Zamrud. Z0 kau tengok ya, Z01 kat sini. Okey, kejap. Cikgu tengok ada tak jenis lain. Ni apa? Marker ya. Okey. Cikgu guna marker ya. Tengok Z001 Zamrud. Z001 Zamrud. Z001 Zamrud. Buat apa kita nak tulis 3 kali? Sedangkan 3-3 pun sama ni. Z001 semuanya Zamrud. So kita tulis sekali je. Supaya tak ada pengulangan data. Okey. Jadi kita dah jimatkan ruang lah dekat sini ya. So 3 yang lain tu kita biarkan aja. Okey. Jadi kita dah selesai kebergantungan fungsi separa satu. Kita dah pindahkan dan jadikan dia jadual projek. Okey. Seterusnya kita tengok yang warna merah pula. Okey, warna merah. Jadi cikgu tukar tadi pakai warna merah. So, okey, kalau tengok dekat sini, warna merah ini dia berkaitan dengan apa? Dengan pekerja. Okey, nama pekerja. Ini satu. ID jabatan dan jabatan. Okey, ketiga-tiganya bergantung kepada ID pekerja. Jadi kita ada 1, 2, 3, 4 lajur yang kita perlu jadikan jadual baru ya. Sebab kat sini kalau dekat jadual 1NF ini berlaku kebergantungan fungsi separa 2. Yang kedua lah sebab tadi yang pertama hanya bergantung kepada ID projek. Okey, tapi ni pula dia hanya bergantung kepada ID pekerja sahaja. Okey. Jadi untuk mencapai kebergantungan fungsi sepenuh, jadi kita kena yang cikgu tanda-tanda merah ni, anak panah merah ni, kita jadikan dia satu jadual baru disebabkan dia cerita tentang apa? Ni ID pekerja, nama pekerja. Pekerja tu duduk kat jabatan mana, apa ID jabatan dia. Maka cerita tentang pekerja kan? Jadi kita namakan dia. Kita nak bawa dia jadi jadual baru tapi kita bagi nama dulu ya. Nama dia ialah jadual pekerja. Okey. Kecilkan sikit bagi dia masuk kotak. Okey, jadual pekerja ya. Okey, sekarang kita pindahkan. Okey, merah ni kan tak nampak ya. Okey, cikgu tandalah. Tanda merah ni. Okey, tanda. Sorry. Tanda jap. Cikgu tanda merah. Tanda dengan highlighter lah. Tanda dengan highlighter ya. Highlighter merah tak ada pula ke?
Mana pula nak dapat highlighter merah ni. Okey lah, tak ada merah, kita pakai pink. So, 1 ID pekerja. Ni Lepas tu nama pekerja, ID jabatan dan jabatan. Okey, kita bawa ke jadikan dia jadual baru. So, cikgu ambil ni. Keluar pula benda dia. Sekejap. Tak maulah dia apa tu nama highlight ni kacau kan. Okey. Yang ni cikgu pindahkan dia ke sini. Lepas tu satu lagi yang ni kan. Yang ini belum pula cikgu belum letak dia punya ni. Okey, lepas tu yang ni yang ketiga. Sorry. Lepas tu yang keempat. Okey. Jadi kita pun akan masukkanlah ID pekerja. Tapi kenapa ada 3 lajur aja ni? 3 baris saja ni. Sebab pekerjanya ada 3 je kan? Osman, Adila, Kamal. Jadi siapakah pekerjanya? Ni ID dia. P01, P02, P03. Perlu tak kita tulis ambil yang bawah ni lagi P01, P02, P03? Tak payahlah. Sebab dia sama je. Okey, jadi kita dah kurangkan kelewahan data kat situ. Jadi P01 ni siapa? Apakah nama pekerjanya? Kita ambil. Nama pekerjanya ialah Usman. P02 ialah Adila. P03 ialah Kamal. Jadi Osman, Adila, Kamal ni dia duduk kat jabatan mana? Apa ID jabatan dia? Okey, Osman dengan Adila duduk dekat JB01. Ni pun samalah. Dan hanya Kamal saja dia duduk dekat JB02. Ada jabatan lain? Tak ada kan? So JB01 ni apa? Jabatan elektrik. Okey, cikgu copy daripada sini je lah. Okey, dan JB02 ialah jabatan akaun. Jangan lupa kita gariskan kita punya kunci primer. Okey. So, semua kebergantungan fungsi separa okey, kita telah hapuskan. Macam mana nak tahu kita hapuskan? Bila kita dah jadikan dia jadual baru, kita dah pecahkan kepada 3 jadual. Okey, nampak ni, kita dapati semua atribut biasa telah bergantung kepada atribut kunci primer sepenuhnya. Okey, tengok dekat sini ya. Bayaran dia bergantung kepada ID pekerja dan ID projek. Okey, jadi sepenuhlah. Nama projek telah bergantung kepada ID projek. Okey. Ada tak kunci primer lain? Tak ada. Jadi kita katakan dia telah bergantung sepenuhnya kepada kunci primer. Okey. Lepas tu nama pekerja bergantung kepada ID pekerja. Jabatan pun bergantung kepada ID pekerja dan ID jabatan bergantung pada ID pekerja. Manakala jabatan ni dia bergantung kepada ID jabatan, di mana ID jabatan bergantung kepada ID pekerja. Okey. Jadi kita telah selesai buat penormalan. Berjaya kita normalkan kepada 2NF. Okey.